i'lam tadi kerana nak memberi peringatan dan nak memberitahu tentang pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu. Kerana daripada i'lam asal daripada ilmun. Asal daripada masdar ilmu kan, i'lam. Menunjukkan bahawa pentingnya ilmu dan tidak sayugia. La yubtagha sababan anna ghairal ilm, selain daripada ilmu tidak sepatut dan sewajarnya dijadikan sebab. Maknanya ilmulah yang sebenarnya menjadi sebab kepada apa-apa perkara. Kita nak buat ibadat, ilmulah perlu dijadikan sebab, asas permulaan untuk buat ibadat. Kita nak belajar, belajar itu ilmulah. Nak apa lagi? Nak meniaga, ilmulah yang patut wajar dijadikan sebab dan juga asas untuk kita berniaga. Bukan dengan buat dulu baru cari ilmu, bukan. Maka dari kerana itu dia kata la yubtagha ay la yutlabu an yakuna sababan li ma'rifatil aqaid. Apatah lagi dalam ilmu akidah tidak wajar dan tidak patut untuk faham akidah kecuali melalui dengan jalan ilmu. Jadi i'lam tersebut memberi isyarat dan juga kepentingan. Musannif ingin beri perhatian supaya kita jadikan ilmu itu sebagai sebab kepada ilmu akidah. Kerana ilmu akidah yang tidak dibina atas ilmu ini, itu tidak ada manfaatnya, kerana dia masih dalam taklid. Bukan tak ada manfaat langsung, manfaat adalah, tapi apa dia? Id kullu man qallada fi tauhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi. Kerana setiap orang yang bertaklid dalam ilmu tauhid, maka tidak sunyi dia daripada ragu-ragu. Kerana apa? Kerana keyakinan dia bukan dibina atas yakin sendiri, dia bina atas ikut-ikutan. Maka ikut-ikutan ni memang menyebabkan seorang itu tidak akan tegak, tidak akan kemas ilmunya. Okey. Habis. Kemudian kata pengarang rahimahullahu taala, wal hukmu itsbatu amrin aw nafyuhu wallahu taala ala wa alam. Ada soalan. Akidah ni dia kena tanya dia kena tanya. Dia bukan tadris as-samit. Satu hala aja. Kalau tak faham, kena tanya, langsung tanya. Kalau awak tak tanya, awak balik, awak pening lagi. Depan ni ada masalah lagi. InsyaAllah lah, ada pening mana insyaAllah. Sebab bukanlah dalam pun ataupun kita kata bahas rumit-rumit pun tak ada lah sangat ni. Ada nak tanya tak? Kalau orang akhwat nak tanya, sediakan kertas, hulurkan di bawah tabir tersebut. Nanti akan ada jejaka yang akan mengambilnya dan mendatangkan ke depan. Dia nak tanya? Tak ada. Kalau malu nak tanya, boleh tulis kok. Tapi tak payah tulis. Kalau nak tulis pun, kalau malu nak tanya, boleh tulis. Kalau dalam kelas boleh buat padlet kok, tanya soalan kok. Ataupun boleh tanya dalam boleh tanya dalam live, boleh. Dalam live. Soalan live ada tak ni? Soalan live tak ada. Okey. Alhamdulillah, ada daripada Banjar pun ada. Ada soalan? Tak ada Tak ada, saya rasa. Ya, tafadhal. Sila. Apa metod Imam Sanusi dalam hukum makan? Apa Imam Sanusi menyatakan hukum makan dalam metod Imam Sanusi dalam mendatangkan hukum makan? Dari segi mana? Membincangkan mula-mula ke? Terlebih dahulu. Okey, bincangkan hukum makan sebelum. Okey. Terima kasih. Ke kena sedia mic ke mana? Ikut sedia mic satulah. Taklah datang ke depan. Soalan daripada sahabat itu, kenapa Imam Sanusi membincangkan hukum akal terlebih dahulu? Sebenarnya perkara ini Imam Sanusi jelaslah dalam matan kita, dan ulama-ulama lain pun sebahagiannya
dia juga membincangkan tentang hukum akal. Imam Haramain mengatakan bahawa orang yang tidak mengetahui hukum akal ni seakan orang yang tidak berakal. Kenapa? Kerana tadi pertama saya sebut, kerana dia menjadi asas kepada kita nak memahamkan perkara asas dalam akidah. Okey. Ibaratnya saya boleh buat analoginya sebegini. Apabila kita membicarakan hukum akal, kita sedang tune balik cara berfikir dan otak kita dengan cara betul. Umpama alat penimbang. Otak kita ni alat penimbang kita untuk kita hukum. Hukum. Handset ni berat dia berapa? Handset satu lagi beratnya berapa? Yang ni berat berapa? Jadi mesti dengan penimbang kan? Alat penimbang yang kita untuk timbang, untuk hukum sesuatu ialah akal kita lah. Akal kita. Maka akal ni dia ada cara berfungsi dia. Cara berfungsi ni kalau kita tidak ulang dan tidak ajar, tak sebut, kadang-kadang kita tak tahu macam mana aku fikir sebenarnya. Natijah kadang-kadang sama, tapi kadang kita tak sedar bahawa kita berfikir caranya bergiam, hukumnya bergiam. Kita berfikir step A, B, C, natijahnya D contohnya. Dan kadang-kadang orang berakal natijahnya sama je, tapi kadang-kadang dia tak tahu cara berfikir tu macam mana. Sebenarnya itu step dalam pemahaman dan penakkulan akal, penakkulan mati. Okey. Dan kadang-kadang bila kerana akal ni kadang-kadang dia ada awarik dia. Datang contohnya kadang-kadang leka ataupun salah faham ataupun tidak jelas tasawur, dia akan menyebabkan alat timbangan tu dalam otak kita bayang alat penimbang. Alat penimbang tu jadi tidak tepat. Dia lari daripada sebenar. Jadi bila kita timbang sesuatu, kita tak akan dapat timbangan sebenar. Kita timbang kapah dapat apa? Katakanlah sekilo. Dan kita timbang gula sekilo. Mana lagi berat? Gula. Mana lagi berat? Tengok tu pun dah lain dah jawapan. Ada kata gula lagi berat. Sekilo kapah dengan sekilo gula, mana lagi berat? Sama berat je lah. Tengok. Awak terlupa. Kerana tidak tahu kat mana tu, bagaimana berfungsi. Kita kadang lalai. Rupanya betul. Rupanya sama berat saja. Tengok. Jadi penimbang ni, contoh betul-betul sekilo. Contohnya sekilo, ini sekilo. Kita timbang dengan alat penimbang yang salah. Kita timbang ni sekilo. Contohlah sekilo ni pun sekilo. Kita timbang, dia tunjuk 200 gram. Kita timbang ni dia tunjuk 500 gram. Padahal dia sama. Tu mana alat penimbang rosak? Benda yang sama berat kita timbang salah satu, hasil lain. Timbang yang sama berat, hasil lain. Maknanya penimbang rosak. Okey, jadi hukum akal ni umpama alat ukuran dan penimbang pada otak kita. Jadi dia ada cara bagaimana berfungsi, cara bagaimana menghukum. Cara ni semua kita tahu, tapi kadang-kadang kita tak perhati elok dan kita tak tahu istilah dan kita tak tahu letak, kadang-kadang kita tak perasan dia menghukum dengan cara ni. Maka para ulama ahli kalam membincangkan tentang hukum akal terlebih dahulu. Supaya apa? Kita kena betul balik alat penimbang tu, tune balik. Biar kalau sekilo betul. Dia akan dapat hasil natijah timbang sekilo, akan dapat sekilo. Dia tak akan timbang dia sekilo. Tubik berapa? Keluar apa? 800 gram. Tubik 800 gram. Maknanya alat penimbang rosak. Ataupun timbang sekilo. Keluar berapa? 2 kilo. Alat penimbang rosak. Jadi untuk itu dibincangkan balik hukum akal. Yang walhal kebanyakan dan sebahagian hukum akal ni benda yang telah maklum secara fitrah kepada orang berakal, dia tahu. Tapi kerana tadilah kadang-kadang kita lupa, kita lalai, kita tak sedar, maka penimbang kita tu kadang-kadang jadi tak apa nak betul.
Tak apa nak betul. Kadang-kadang benda betul kita tak letak ada tempat yang betul, tak ujung. Berat tak sama tak? Okey. Jadi apa yang kita nak timbang nanti? Menimbang tentang perkara-perkara berkaitan dengan akidah ni lah. Sifat-sifat yang wajib, mustahil, harus. Tidakkah wajib, mustahil, harus itu perkara akal? Kerana itu perlu kita tahu tentang hukum akal dulu. Kerana perbincangan tentang sifat ketuhanan ni membincangkan sifat yang wajib, mustahil dan harus bagi Allah dan bagi Rasul. Bila begitu, kena tahulah apa itu wajib, mustahil, harus pada akal. Kerana itu didahulukan perbincangan tentang hukum akal. Boleh tak? Jelas Ada soalan? Ada, cepat-cepat soalan akhir. Garis awal ni. Kalau saya boleh jawab, saya jawab cepat lah. Kalau tak ada, muslimat. Apa yang dimaksudkan orang berakal wajib menjadi ilmu tauhid? Orang berakal wajib menjadi ilmu tauhid. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala kata fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah kamu sesungguhnya Allah itu tiada Tuhan kecuali Dia. Fa'lam tu fa'il amma. Wal amrul mutlaqu yadullu 'ala al-wujub. Fa'il amma yang semata-mata menunjukkan wajib. Maka wajib kita kena tahu Allah itu satu. Bagaimana nak tahu Allah satu? Dengan cara belajar. Maka orang yang mana yang dituntut untuk mengetahui Allah? Orang yang ada kemampuan mengetahui. Siapa dia mukallaf? Apa ciri mukallaf? Orang berakal, balik, sampai dakwah para nabi yang akan disebut lepas ni nantilah. Ada tak? Ke tak ada? Mungkin ada kot. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sekadar itu saja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.